Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya ucapkan kepada semua warga pendidik di mana saja berada dan yang mengikuti program Wal Bicara, pembudayaan kajian tindakan dalam pendidikan bersama dua peneliti guru yang telah berjaya menghasilkan kajian tindakan di peringkat negeri Perak bagi tahun 2021 yang menjadi kebanggaan kepada warga Pejabat Pendidikan Daerah Kelantan Selatan atas penghasilan kajian tindakan yang telah berjaya terpilih untuk peringkat negeri. Selamat datang Cikgu Muhammad Zamani. Ya tuan. Apa khabar? Khabar baik tuan. Alhamdulillah. Lain macam aura orang hebat-hebat ni ya. Baik, saya Dr. Mir Hamdan Ghazali, Pegawai Pendidikan Daerah Kelantan Selatan, akan menjadi moderator dalam rancangan Buah Bicara ini yang bersiaran secara langsung dari studio mini Pejabat Pendidikan Daerah Kelantan Selatan. Untuk makluman semua, program Buah Bicara ini sebagai menyambut saranan Pengarah Pendidikan Perak Dr. Muhammad Suhaimi bin Muhammad Ali yang telah menggariskan dalam perancangan strategi organisasi JPN Perak 2020-2024 dalam kluster 4 iaitu penyelidikan dan inovasi, meningkatkan pelibatan warga pendidikan dalam penyelidikan, penulisan, inovasi dan amalan terbaik dengan strategi membudayakan penyelidikan dan inovasi dalam ekosistem pembelajaran. Ini juga terkandung dalam perancangan strategi organisasi Pejabat Pendidikan Daerah Kelantan Selatan 2020-2024. Baiklah, kita meneruskan buat bicara kita petang ini. Bersama saya, seorang guru dari Sekolah Kebangsaan Teronoh Perak, iaitu Encik Muhammad Zamani bin Ahmad Syahpin. Dan jurulatih utama kajian tindakan, iaitu Puan Sarimah binti Mabi, Pegawai SIC Plus. Jadi pembudayaan kajian tindakan kali ini berkaitan dengan kemahiran menulis nilai dan melukis manik pada abakus dalam kalangan murid tahun 4. Wah, ini saya tengok tajuk kajian tindakan ni pun bertingkat-tingkat ya. Jadi mungkin hebat orang yang menulisnya dan kajian dibuat tu pada saya meyakinkan bagi kita melihat bagaimana sejauh mana cikgu ini berjaya melaksanakan sesuatu yang terbaik bagi murid-murid dia. Jadi soalan yang pertama yang saya nak sampaikan kepada Cikgu Muhammad Zamani, apakah faktor yang menyebabkan cikgu melaksanakan kajian tindakan ini dan apakah tujuan kajian ini dijalankan? Silakan cikgu. Okey, terima kasih tuan. Jadi pada hari ini saya akan membentangkan kajian tindakan saya yang bertemakan pengajaran dan pembelajaran dalam situasi COVID-19 lah. Jadi tajuk kajian tindakan saya ialah kemahiran menulis nilai dan melukis manik pada abakus dalam kalangan murid tahun 4. Untuk pengetahuan tuan saya sebenarnya baru dipertanggungjawabkan untuk memegang kelas tahun 4 tu pada tahun ini. Okay. Sebelum ni saya sebagai seorang guru ICT, jaga makmal ICT. Jadi tahun ni baru pegang kelas tahun 4 tu. Jadi saya mendapati murid-murid saya ni kebanyakannya dalam kategori sederhana lah, okey, dengan pelbagai kemampuan yang berbeza dan mereka juga bagi saya agak terlambat dalam topik yang berkaitan abakus ni berbanding dengan usia semasa mereka lah. Sebab topik ini sebenarnya telah dipelajari sejak tahun 1 lagi. Jadi masalah ataupun isu utama yang saya dapat kenal pasti dalam masalah murid-murid tahun 4 ni, iaitu mereka tidak dapat menulis nilai abakus itu apabila diberi gambar tu, okey, dan juga bila sebaliknya. Tadi kebar, yang ini kebat, dia nak lukis balik. Okey, diberi nilai, nak patah balik ke pada gambaran tu. Jadi dia murid-murid ni tidak boleh melakukannya dengan baik. Dan sepanjang pemerhatian yang saya lakukan, mereka ini tidak menjawab dengan satu bentuk strategi. Tiba-tiba soalan, terus jawapan. Antara isunya dan satu lagi ialah berkaitan dengan abakus itu sendiri. So macam mana yang cikgu-cikgu penonton tahu, di sekolah abakus yang digunakan itu satu warna saja, 4 manik di bawah dan 1 manik di atas. Jadi abakus yang sebenar yang kita gunakan tu, yang kita anggap sebagai ABM itu, pada saya tidak sesuai untuk satu pendedahan peringkat awal secara mutlak. Maksud saya di sini, kalau katalah cikgu tu mempunyai satu kaedah pengajaran yang hebat, kan dia kreatif dari sudut kaedah ataupun teknik pengajaran dia, maknanya dia boleh gunakan abakus itu. Okey, tapi bagi saya akan menggunakan pilihan yang kedua, yang mana saya berupaya dalam berinovasi. Jadi saya menggunakan pendekatan yang kedua, iaitu saya menghasilkan satu lagi ABM sokongan untuk menyokong kepada pembelajaran tersebut. Wah, ada ABM sokongan pula cikgu Ya. Wah, ini hebat ni. Tujuan kajian ini ialah bertujuan untuk meningkatkan penguasaan dan kemahiran murid
dalam pembelajaran matematik bagi tahun 4 dalam topik abakus. Dan objektif kajian ini pula ialah untuk meningkatkan kemahiran menulis nilai abakus berdasarkan posisi yang diberi. Serta sebaliknya, iaitu kalau tadi menulis nilai berdasarkan gambar diberi, sekarang ni diberi nilai dan kita nak melukis balik gambar. Oh, ada yang ke hadapan, ada yang ke belakang. Ya, satu itu yang saya maksudkan tadi, satu kebat, kemahiran berfikir aras rendah, dan satu lagi kebat di luar rutin. Okay. Jadi berdasarkan objektif utama tadi tuan saya perlukan satu objektif sokongan yang mana dia adalah berkaitan dengan yang pertama tadi, iaitu membangunkan pendekatan pengajaran yang menarik minat murid itu sendiri dengan penggunaan alat bantu mengajar, yang mana saya maksudkan ABM sokongan tadilah, dan juga penerapan strategi penyelesaian masalah dalam matematik. Dan kumpulan sasaran saya adalah murid tahun 4 excellent, itu murid kelas saya sendiri mengajar, yang mana saya sebagai guru kelasnya, dan yang mana ia juga bertujuan, dalam kajian ini saya mengharapkan implikasi daripada kajian ini iaitu dapat menarik minat murid, memudahkan kefahaman dan juga meningkatkan pencapaian diorang dalam soalan-soalan yang berkaitan dengan abakus. Jadi benda ni sebenarnya ada teori yang cikgu akan kaitkan nanti. InsyaAllah. Teori yang saya akan gunakan untuk kajian ini adalah berdasarkan pendekatan daripada kajian yang telah dilakukan oleh El Hameh dan juga rakan-rakannya tahun 2015, yang mana tajuk kajian diorang adalah mereka adalah sumbangan abakus dalam pembelajaran matematik melalui motivasi guru di sekolah dasar di Iran. Kumpulan penyelidik ini adalah daripada UTM. Dia menggunakan kajian itu berdasarkan kes di Iran lah. Dan daripada tajuk kajian ini sendiri terdiri daripada dua bahagian, daripada dua bahagian, iaitu sumbangan abakus dalam pembelajaran matematik yang pertama, yang keduanya iaitu melalui motivasi guru itu sendiri. Jadi yang ini kita akan dapat lihat adakah tercapai saya punya hasil nanti di bahagian akhir nanti. Okey, maksudnya cikgu ada beberapa metodologi yang cikgu akan kaitkan untuk memastikan kajian ini dapat dilaksanakan dan juga mencapai kepada objektif cikgu. Ya, saya menggunakan model kajian tindakan yang diadaptasi daripada Kemis dan M. Taggart 1988, dan saya ubah suai masih lagi menerapkan Kemis dan M. Taggart ini. Dia punya model dalam saya punya satu catat alih. Kerana apa? Sebab saya melakukan kajian tindakan ini dalam 3 kitaran. Kitaran pertama dengan intervensi dia sendiri, kitaran kedua dengan intervensi dia sendiri, dan kitaran ketiga dengan intervensi dia sendiri. Maknanya cikgu akan menggunakan rajah yang keluk tu ya. Keluk pertama tindakan, kemudian ada perhatian, kemudian ada lagi apa tu? Ada lagi refleks, kemudian ada rancang, kemudian pergi ke tindakan, masuk balik yang jika saya tak puas hati, kita pusing balik. Okey. Dan situlah cikgu adaptasi kepada teori yang sebelah tu, sebelah kanan tu, untuk memudahkan permulaan untuk cikgu mendapatkan dapatan di mana cikgu menjalankan kajian. Right. Silakan cikgu, teruskan. Proses yang berlaku adalah seperti mana yang model kajian tindakan M. Taggart tadi, iaitu ada pemerhatian, ada refleksi, ada rancang dan kemudian tindakan. Okey. Daripada tinjauan awal saya, berdasarkan PDPC dalam kelas, dan juga disahkan oleh ujian pra yang telah saya lakukan, murid-murid ini memang tidak tahulah menulis nilai yang ditunjukkan oleh abakus, dan dalam masa yang sama juga mereka tidak boleh melukis manik abakus itu pada gambar rajah yang diberilah. Kemudian apa yang saya dapati dalam proses mereka menyelesaikan masalah tersebut, tidak ada langsung apa-apa bentuk strategi, langkah penyelesaian tersebut, proses ke macam mana, strategi macam mana, tidak ada. Jadi yang ini sebagaimana saya kata tadi, disahkan oleh ujian pra. So apa refleksi yang saya dapat buat? Abakus saja, pada saya abakus saja tidak mencukupi sebagai ABM yang saya gunakan tu, yang dekat sekolah tu tak cukup. Jadi saya kena cari ABM sokongan. Sama ada mencari ataupun mereka ciptalah berdasarkan kreativiti saya. Jadi saya pun dapat memang ABM sokongan tu diperlukan, dan kemudian saya akan menerapkan strategi penyelesaian masalah matematik. Dalam fasa merancang pula, saya akan memperkenalkan
okey, penggunaan abakus meter yang ada telah lagi. saya fikirkan. Okey. Ini abakus meter pada peringkat awal. Okey. Saya namakan abakus meter, mengambil contoh macam mana alat mengukur laju, speedometer, mengukur suhu, termometer. Jadi nak mengukur abakus, saya namakan dia sebagai abakus meter. Maknanya abakus meter ni benda yang murid-murid boleh nampak. Boleh nampak, betul. dan Sebab nak boleh meter mesti pegang. boleh nampak. Ya Okey. tuan, betul. Alright. Boleh Okey. pegang. Okey, dan saya juga merancang untuk menerapkan langkah-langkah strategi penyelesaian menggunakan kaedah Polya. Okey, kaedah Polya iaitu fahamkan, rancang, Okey. selesaikan dan semak jawapan. Okey, 4 langkah Polya tu ya. Dan akhir sekali saya melakukannya, bertindak, melakukan tindakan di dalam kelas saya lah. Okey, saya buat tunjuk cara dalam PDPC, buat aktiviti kelas, menggunakan abakus meter dan juga strategi penyelesaian Polya itulah. Dan akhir sekali dapatan macam mana kita nak mengesahkan hasil dia, adakah berjaya atau tidak. Saya lakukan ujian postmortem. Okey. Okey, yang ini adalah contoh intervensi yang telah saya lakukan. Inovasi awal abakus meter. Okey, yang mana kita buat, saya lakukan di papan putih. Macam mana cara nak menggunakannya, macam mana nak membacanya. Okey, abakus meter ni tak susah sangat. Sebenarnya dia lebih kepada jujukan nombor saja. 1 sampai 9. Okey, nombor 5 tu saya warnakan warna merah. Sebab apa? Sebab dalam abakus sendiri pun nombor 5 tu duduk di bar yang atas, atas bar tengah. Jadi saya asingkan dia. Jadi murid-murid dapatlah tahu yang yang ni ada nilai nombor 5, ini tak ada nilai nombor 5. Apakah posisi-posisi manik yang sepatutnya dia orang kenal pasti, ataupun nilai yang berdasarkan abakus yang ditunjukkan, apakah nilai yang sepatutnya dia orang dapat. Okey. Daripada papan putih tersebut, saya pindahkan idea itu di atas kertas. Atas pula Atas kertas. Sebab apa? Dia adalah jujukan nombor. Maksudnya sebelah kanan tu lah. Yang sebelah kanan tu. Okey, dia adalah jujukan nombor. Jadi murid boleh tulis atas kertas. Kan? Untuk tunjuk ajar saya tunjuk kat whiteboard. Tapi untuk aplikasi, murid boleh melakukannya di atas kertas. Dalam buku latihan mereka ke, ataupun dalam kertas ujian tadilah. Okay. Yang keduanya adalah penerapan strategi penyelesaian masalah menggunakan kaedah Polya lah. Okey, sebagaimana dapat dilihat, ada soalan. Kemudian yang pertama, langkah pertama, baca, fahamkan. Okey, fahamkan soalan. Okey, langkah yang kedua ialah kita merancang. Apa yang kita nak rancang? Iaitu prosesnya, strateginya, prosesnya. Okey. Jadi langkah kedua tu saya tegas kepada murid-murid saya, tulis setiap dekat abakus tu, kan, tulis nilai di bawah lidi tu. Satu per satu. Satu per satu. Sebab kita pun tahu nombor ni ada di punya rumah kan. 10, 100, 1000 dan sebagainya. Jadi tulis nombor dulu. Kemudian langkah yang ketiga iaitu kita melaksanakannya, iaitu menyelesaikan. Okey. Daripada nombor-nombor yang setiap dekat tadi, digabungkanlah, dirapatkan. Okey, tulis semula. Kita encode balik jawapan tu di bahagian jawapan. Jadi dapatlah jawapan tersebut, dan akhir sekali menyimak jawapan tersebut, sama ada dengan guru ataupun dengan rakan lah. Dapatan kajian adalah sebagaimana yang dilihat di skrin tuan perbandingan antara ujian pra dan juga ujian postmortem. Jadi dapat dilihat di situ yang lulusnya hanya 4 orang saja dalam ujian pra, iaitu tinjauan awal, dan telah meningkat sebanyak 25 orang yang lulus. 25 orang yang lulus. Dalam kitaran kedua, saya ulang balik proses ini sebab saya tak puas hati. Tadi baru kemahiran memberi nilai, membaca nilai abakus. Pada kitaran kedua ni saya akan fokuskan kepada permasalahan melukis manik pada dekat abakus. Jadi proses dia masih lagi sama, berulang, iaitu melakukan pemerhatian berdasarkan PDPC dalam kelas, dan juga hasil postmortem tadi, dan kemudian refleksi, dan kemudian saya merancang, dan akhirnya saya bertindak. Dalam tindakan ini untuk menguji keberkesanan kaedah yang telah saya lakukan, perancangan atau refleksi yang saya lakukan, iaitu abakus meter yang telah saya inovasi, dan juga strategi Polya. Saya melakukan menguji murid-murid ini dalam ujian pengayaan dan pengukuhan. Jadi
Ini adalah apa yang telah intervensi yang telah dilakukan, iaitu inovasi terhadap abacus meter tuan. Abacus meter daripada yang atas kertas tadi kepada yang maujud. Okey, yang maujud ni dia bentuk sarung. Dan yang keduanya iaitu masih lagi penerapan strategi Polya, tapi secara terbaliklah. Okay. Tadi ada dia gambar, pusing, tadi ada lah. gambar kepada nilai, sekarang nilai kepada gambar. Jadi saya terang kepada murid macam itulah. Dan sebagaimana yang kita lihat, peratusan ataupun bilangan murid yang lulus daripada ujian postmortem kepada ujian pengukuhan tu semakin meningkat. Daripada 25 kepada 32 orang dah lulus. Okey. Dalam kitaran ketiga saya lihat sebab bilangan yang gagal tu dah tak ramai. Jadi apa yang saya buat ialah saya teruskan lagi, untuk kitaran ini berdasarkan refleksi, pemerhatian, refleksi, kemudian saya merancang dan bertindak. Tapi sebenarnya dalam kajian ini dah tak susah dah, dalam kitaran ini tak susah dah, sebab saya lebih tumpukan kepada revolusi terhadap inovasi abacus meter tersebut, menambah baik kepada abacus meter. Okey, sebagaimana yang tuan dapat lihat, penambahbaikan pada abacus meter ini iaitu pada peringkat awal, saya menciptanya secara jujukan nombor secara melintang, menyebabkan berlaku ketidaklarasan antara abacus sebenar ataupun gambar dalam kertas soalan dengan abacus yang dibaca secara melintang. Manik-manik dalam abacus disusun secara menegak kan. Jadi saya minta murid ataupun saya tukarkan abacus tu, ubah suai sikit. Kita bubuh bar antara dekat sebelum nombor 1 dan juga antara nombor 5 dengan nombor 6 dan kita baca secara menegak. Macam mana abacus sebenarnya lah. Ya, macam mana abacus sebenar tu. Jadi hasilnya sangat-sangat memberangsanglah. Alhamdulillah, daripada 32 orang yang lulus dalam ujian pengayaan dan pengukuhan tadi, dalam ujian pos telah berjaya sepenuhnya. Semua lulus. Hasil akhir kitaran saya ataupun kajian saya. Menarik ya. Kajian ni sebenarnya cikgu dah berjaya dalam ujian pengukuhan dan juga ujian pos menarik betul cikgu punya kajian ni. Suka saya sebutkan semula bahawa kajian ini menumpukan kepada kemahiran menulis nilai dan juga melukis abacus. Jadi kita dapat lihat peningkatan daripada kemahiran menulis itu sendiri, daripada 24 orang dalam ujian postmortem meningkat kepada 35 orang penuh. Dan juga kemahiran melukis daripada 32 orang meningkat penuh kepada 35 orang. Dan antara siri ujian kepada ujian yang lain, iaitu ujian pra, kemudian kepada ujian postmortem, kepada ujian pengayaan dan pengukuhan dan kepada ujian pos yang terakhir sekali, kita dapat lihat daripada graf bahawa keputusan itu sentiasa meningkat berdasarkan intervensi demi intervensi yang telah dilakukan pada setiap kitaran tadi. Okey cikgu, kita nak tengok tadi daripada awal tadi banyak perkara yang cikgu dah buat banyak kajian dan juga eksperimen lah Saya nampak cikgu buat satu persatu melibatkan 2 kaedah utama, iaitu menulis dan juga melukis. Betul cikgu ya? Ya, betul. Yang melibatkan kepada penciptaan abacus meter, yang merupakan satu inovasi yang memudahkan murid untuk membaca abacus sebenar. Baik. Dan boleh tak cikgu bagi rumusan dan juga apa perkara yang kita boleh membawa ke masa akan datang, bagaimana untuk kita melihat kajian ini untuk dipertingkatkan di masa akan datang. Kalau cikgu ada pandangan lain, silakan cikgu. Berdasarkan hasil kajian tindakan yang telah dilaksanakan, didapati murid-murid telah boleh menulis nilai dan melukis manik pada abacus tersebut, dan juga murid juga sudah boleh menjawab soalan tu dengan penuh berstrategi. Kerana apa? Sebab mereka telah mengaplikasikan kaedah Polya tadi, strategi. Dan 2 perkara ini sebenarnya telah menjawab isu permasalahan utama dalam yang menjadi tajuk kajian tindakan saya. Selain daripada itu, penggunaan abacus meter juga telah memudahkan kefahaman murid, menyebabkan keputusan antara yang menyebabkan faktor keputusan tersebut meningkat. Penggunaan abacus meter juga meningkatkan pencapaian, telah terbukti, dan juga murid-murid semakin berminat dan aktif apabila telah ada keyakinannya. Itu adalah kesan psikologi lah. Apabila keputusan dah makin meningkat, mereka dah percaya pada diri mereka, so keyakinan tu dah semakin tinggi tuan.
So ada lagi cikgu tambahan berkaitan dengan kajian cikgu ni supaya nanti mungkin ada rakan-rakan kita di luar sana nak menggunakan Al-Bakus ni, dan apa nasihat cikgu dalam masa mungkin mereka boleh memberikan satu motivasi kepada murid mereka pula dengan menggunakan Al-Bakus meter, dengan menggunakan teknik-teknik yang cikgu dah perkenalkan dalam kajian ini. Apa yang saya dapat rumuskan tuan ya, daripada kajian ini tadi Okey. maka telah terbukti peningkatan terhadap kemampuan murid-murid ini dalam menyelesaikan soalan dengan pantas. Ujian demi ujian menunjukkan pembelajaran topik Abakus telah dapat meningkatkan daya tumpuan, perhatian, ingatan, sikap, persepsi dan kemampuan kognitif, kreativiti murid-murid tadi Okey. Jadi pada saya dapatan ini sangat menepati ataupun selari dengan kajian yang telah dibuat oleh Samuel De Leon. Ya. Yang itu adalah berkaitan dengan pendekatan penggunaan Abakus. Kemudian kaedah penggunaan alat bantu mengajar Abakus meter yang mirip kepada pemejaan Abakus sebenar membolehkan murid-murid memahami idea dan mesej pelajaran dengan cekap. Jadi yang ini sangat selari dengan kajian yang telah dilakukan oleh Ashatri pada tahun 2019. Okey. Yang ini adalah berkaitan dengan penggunaan alat bantu mengajar. Okey. Dan ketiganya peningkatan peratusan bilangan yang lulus daripada ujian kepada ujian yang lain membuktikan bahawa strategi penyelesaian masalah menggunakan kaedah Polya itu sangat berkesan sebagai strategi penyelesaian yang dapat menyelesaikan soalan tadi lah. Okay. Dan dapatan ini adalah selari dengan kajian oleh Nur Kaiti pada tahun 2018. Apakah Abakus meter yang telah saya cipta ini dapat dikaitkan dengan EMK, elemen merentas kurikulum. Struktur Abakus meter yang mudah ini membolehkan murid-murid dapat membinanya sendiri dalam situasi pandemik ini, iaitu PDPR. Kajian tadi saya lakukan masa bersemuka. Okey. Tetapi Abakus ini, inovasi ini dapat digunakan dalam PDPR kerana murid-murid boleh membinanya sendiri sekiranya perlu untuk menjawab soalan-soalan yang berkaitan. Jadi secara tidak langsung sebenarnya telah wujud elemen merentas kurikulum di situ dengan subjek pendidikan seni visual, PSV, yang mana dapat mengasah pemikiran kreatif dan inovatif dalam diri murid-murid lah untuk menjadikan benda tu lebih cantik. Dan yang keduanya, sekiranya Abakus sebenar tu tak ada, macam kata tadi, boleh banner sendiri dan digunakan sebagai Abakus meter. Jadi pemikiran untuk menyelesaikan masalah demi masalah, langkah demi langkah ini adalah satu falsafah dalam kehidupan kita sendiri, tuan ya. Jadi yang itu dapat kita kaitkan dengan deep learning. Sebagai penambah baikan, saya bercadang untuk membina ataupun menterjemahkan Abakus meter yang mawujud ni tadi kepada versi digital. Alhamdulillah, saya sebenarnya tuan telah berjaya melakukannya menggunakan kemahiran Microsoft Excel saya lah. Kesimpulannya yang dapat saya buat berdasarkan hasil kajian yang telah saya lakukan ini, iaitu guru-guru perlu sentiasa peka mencari jalan penyelesaian terhadap pembelajaran murid-murid untuk membuatkan mereka meminati pembelajaran matematik. Dengan ini aspirasi murid dalam PPM 2013-2025 iaitu kemahiran berfikir, berpengetahuan, berkemahiran memimpin, kemahiran dewibahasa, mempunyai etika dan kerohanian serta mempunyai jati diri yang beridentitikan nasional dapat dipenuhi. Daripada intervensi demi intervensi yang telah dilakukan, kita dapat lihat bagaimana Abakus meter ini dapat menyelesaikan masalah murid tadi, dan bagaimana ia telah berevolusi daripada papan putih kepada kertas, atas kertas kepada yang maujud, dan akhirnya membentuk satu Abakus meter yang sempurna, dan akhir sekali kepada bentuk digital. Apa yang dapat saya kaitkan daripada kajian tindakan ini ialah berkaitan kajian sandaran yang telah saya nyatakan pada peringkat permulaan tadi, iaitu kajian oleh Elhameh 2015 yang mana katanya adalah sumbangan penggunaan Abakus terhadap pembelajaran matematik.
Okey, yang itu tajuk dia yang pertama yang saya pecahkan kepada dua tadi tuan, iaitu dalam konteks ini ia dapat merangsang perkembangan kognitif, murid juga semakin berminat dan aktif. Dan yang keduanya melatih aritmetik mental, iaitu penaklukan murid semakin pantas, yang mana dapat kita lihat dalam menjawab soalan-soalan ujian tadi ya. Terima kasih cikgu. Lama juga, panjang juga pembicaraan kita, berbicara kita pada hari ini ya cikgu ya. Dan saya begitu merasa macam teruja melihatkan cikgu berjaya memberikan sesuatu kemahiran yang baru kepada anak murid, terutamanya penggunaan asbakus meter tadi ya. Saya begitu merasakan sesuatu yang terbaik yang boleh digunakan bagi semua keadaan murid-murid kita di sekolah kita di PBD Ketasatan ya, kalau kita boleh perluaskan. Dan juga saya dengar tadi cikgu ada nak buat lagi satu kajian. Bagus cikgu. Yang berdasarkan pada kajian ataupun pada artikel yang dikemukakan oleh pakar-pakar dari Iran tadi, boleh cikgu gunakan juga untuk motivasi pada guru sebagainya. Jadi cikgu ya, kita dah sampai kepada pengakhiran program kita pada hari ini. Jadi program Buah Bicara, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada semua rakan yang terlibat kepada JU, Puan Sarimah Mabi, kepada teknikal Encik Jai, dan juga kepada rakan-rakan lain yang terlibat sektor perancangan dan sebagainya. Kerana kita telah mengadakan program Buah Bicara ini, terpastikan kita menyambut saranan dan juga idea daripada Pengarah Pendidikan Negeri Perak Dr. Muhammad Suhaimi bin Muhammad Ali yang telah menggariskan dalam perancangan strategi organisasi JPN 2020-2024 dalam kluster 4, iaitu penyelidikan dan inovasi untuk meningkatkan pelibatan warga pendidikan dalam penyelidikan, penulisan, inovasi dan amalan terbaik dengan strategi membudayakan penyelidikan dan inovasi dalam ekosistem pembelajaran. Jadi terima kasih sekali lagi pada cikgu, dan saya mengucapkan syabas dan tahniah. Teruskan usaha kita mencari kebaikan-kebaikan dan juga mendapatkan sesuatu terbaik untuk anak murid kita. Jadi itu saya daripada saya, Dr. Mia Hamdan bin Haji Ghazali, Pegawai Pendidikan Daerah Kelantan Selatan. Sehingga kita berjumpa lagi. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.